Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita bincang hadis yang ke-13 daripada kitab Al-Kafi, yang kita nyatakan daripada Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu an, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perawi hadis ini bernama Anas ibn Malik, berasal daripada orang Ansar, orang Khazraj. Beliau menjadi khadam kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dalam bahasa yang mudah, bila Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, tak berapa lama terus dia jadi khadam. Dia anak yang kecil jadi khadam. Ibunya menghantarnya kepada Rasulullah menjadi pembantu beliau. Saat itu Anas baru berusia 10 tahun. Maknanya Rasulullah SAW wafat umur dia 20-21 tahun. Ibunya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hadiahkan anakku kepadamu dan dia adalah anak yang pandai menulis. Anas ni sebab itu dia menjadi perawi Rasulullah SAW dan banyak mengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya memohon kepada Nabi agar dijadikan sebagai pembantu dan minta suruh doa. Nabi tengok budak yang kecil ini, Anas, Nabi doa padanya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umurahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya, ramaikanlah anaknya, panjangkanlah umurnya, berkatilah padanya dan masukkanlah dia dalam syurga. Ni doa. Kalau kita tengok orang soleh, boleh kita minta doa. Dalam kitab Al-Isabah menyebut antara lain anak kandung dan cucunya yang dimakamkan saat Hajjaj menduduk kota Kufah seramai 100 orang dah. Anak dan cucu dia. Maknanya kena bunuh ke, mati ke, apa ke. Sedangkan usia dan kesihatannya, yakni Anas sendiri tak pernah menderita sakit. Berkat doa Nabi tak ada sakit apa-apa dia. Sehat. Dan Allah juga telah menganugerahkan kepadanya rezeki yang banyak. Abu Hurairah berkata, aku tak pernah melihat seorang sahabat pun yang mirip dengan salatnya Rasulullah SAW selain daripada Ibnu Sulaim, iaitu Anas ibn Malik. Dia semayang, dia ikut Rasulullah tu. Lama ikut. Ibnu Sirin berkata, Anas adalah sahabat yang salatnya paling bagus, baik di rumah maupun pada waktu safar. Safar ni maknanya musafir. Dikatakan bahawa Anas ni dia orang yang sembahyang tenang, lama, khusyuk, dan banyak kisah-kisah kehidupan Anas. Dan Ibn Jauzi menyatakan Anas meriwayatkan hadis sebanyak 2,286 buah hadis, dan di dalam Musnad Imam Ahmad sebanyak 2,178 buah hadis daripada beliau. Banyak Anas ibn Malik. Ketika Anas wafat, beliau berusia 107 tahun. Ini berkat doa Nabi. Dan ada juga yang berpendapat beliau wafat pada usia 99 tahun. Berkata Waqidi dan lainnya, Anas adalah sahabat Nabi yang wafat paling akhir di kota Basrah. Maknanya kalau orang hidup masa tu dalam tahun 80 Hijrah, sempatlah bertemu dengan Anas. Para ahli sejarah berselisih dalam menentukan tarikh kewafatan beliau. Ada yang mengatakan pada tahun 90, 91 dan 92 Hijrah. Dan ada pula yang mengatakan tahun 93 Hijrah. Ini adalah yang masyhur menjadi di kalangan jumhur.
Imam Ahmad berkata Anas bin Malik radhiyallahu an dan Jabir bin Zaid wafat bersamaan hari Jumaat pada tahun 93 Hijrah. Jenazahnya dimandikan oleh tabi'i yang besar Muhammad bin Sirin. Ceritanya Muhammad bin Sirin masa itu dipenjarakan. Jadi wasiat Anas bin Malik, maka khalifah pada masa itu suruh dikeluarkan Ibnu Sirin untuk memandikan dan mensalatkan jenazah gurunya sendiri, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Hadis ini tuan-tuan adalah hadis yang pendek, tapi untuk nak melaksanakan paling payah dan paling sukar dalam hidup kita. Bayangkan dua beradik pun bagi tahu kita hidup sama mati sama, tapi akhirnya tak mampu nak menjadikan kasih antara satu sama lain. Kalau kasih pun, yang ni akan ambil kesempatan. Jadi yang ni betul lah, duk royak kasih habis. Jadi ini payah kita nak tengok hadis ni. Hadis ni beritahu tidak beriman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dia kasih kepada diri dia. Apa makna saudara? Saudara di sini ialah saudara se-Islam. Saudara se-Islam ni memang payahlah kita nak buat. Kita jarang kita tengok. Ini martabak, orang panggil martabak zaman muakhah ataupun persaudaraan Nabi dulu. Bayangkan macam Nabi, dia saudarakan sahabat-sahabat dia di Madinah tu dengan Mekah, seperti Abdul Rahman bin Auf dengan Sa' ibn Ar-Rabi'. Sa' ibn Ar-Rabi' boleh kata, ya Abdul Rahman, harta aku ada separuh, ada satu, banyak ni, kau ambillah separuh, aku ambil separuh. Aku ada dua bini, mu nak pilih mana seorang, aku cerai, mu kahwin. Dia kata ada pun harta aku tak payah, ada pun isteri cukup dah, aku ada dah. Jadi apa yang nak beri pinjam kepada aku ataupun hutang kepada aku, segantang buah kurma, tunjuk aku pasal dulu ni ala suq. Dan dia orang yang terror, handal berniaga, dan petang tu dia boleh laba yang banyak dan dia boleh untung, dan dia antara sahabat yang kaya di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni cerita rapatnya hubungan. Mereka ni kasih mengasihani. Perkara ni yang kita nak pupuk dan kita nak bina. Bahkan kadang-kadang kawan ni lebih rapat daripada, ada orang tu kawan tu lebih rapat daripada saudara dia. Sebab itu pepatah Arab kata, rubba akhil laka lam talidhu ummu. Boleh jadi saudara bagi kamu tapi dia tak dilahirkan oleh ibumu. Dia rapat. Dan ini luar biasa. Ada orang yang rapat macam tu. Jadi apa yang dia kasih tu kepada saudara dia, apa yang dia kasih pada diri dia. Yang ini kita nak tengok orang-orang macam ini ni ajaib. Bila Nabi sebut macam itu, kita tengok suasana zaman sahabat ini dan zaman yang kegemilangan Islam ni, sahabat-sahabat ni antara satunya rapat yang amat sangat. Sebab itu bila Nabi sebut masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, itu betul. Itulah realiti sebenarnya. Kerana sahabat-sahabat ni dia ada hubungan yang kuat. Begitu juga kalau kita tengok ni kenapa? Kerana Islam. Islam mengajar kita. Jadi ini yang kita nak pupuk. Nak pupuk nombor satu sekali, kita kena buang dalam hati kita supaya benci pada orang. Tapi ganti datang dalam bentuk kasih. Ajaran ucapan Assalamualaikum. Dish. Kenapa? Kerana Assalamualaikum menyebabkan orang tu berkasih-kasihan. Orang tu sayang. Orang tu menghormati. Orang tu cakna. Dan macam-macam lagi. Ini penting. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna seorang kamu imannya, bukan tak sah tapi tak sempurna. La nafi itu ada dua, nafi lil kamal, nafi lis sihah. Di sini nafi lil kamal, kesempurnaan iman. Bukan nafi dia tak ada beriman, dia kafir, bukan, waliyazbillah, dia tetap Islam. Tapi ni kasih dia sayang macam dia kasih pada dia. Yang ini mereka yang kita tengok bila kehidupan seperti itu, dia akan senang dan tenang dalam semua segi.
Ini yang sepatutnya kita pupuk, daripada kita banyak menghakkan kepada hak kita, yang akhirnya kita mengabaikan hak-hak saudara kita, bahkan penindasan secara terhormat juga berlaku, wal-iyazubillah. Saya nak tutup hadis ni dengan satu kisah yang saya rasa penting untuk kita tengok dan kita renung macam mana. Walaupun cerita ni zaman moden, bukan zaman baru, zaman moden. Ceritanya adalah kisah seorang lelaki mati. Ni di Arab. Bila mati seorang lelaki ni, maka datang seorang lelaki kepada pengurus jenazah. Masa tu dia ada sab kepada pengurusan jenazah, pemandian ada semua. Itu biasa di negeri Saudi macam tu buat ni. Dia kata kepada pengurus jenazah, dia kata, boleh tak untuk urusan ni saya boleh bayar, tapi saya sendiri nak urus jenazah orang ni. Dia urus daripada A sampai Z. Mandi dia seorang, kafan dia seorang, lepas pada tu ajak semayang, lepas tu pergi kubur, lepas pada pergi kubur turun dalam kubur, lepas tu pikul mayat ni letak pula, lepas tu letak pula batu-batu, lepas tu baru orang lain tolong tu. Jadi pengurus jenazah merasa pelik. Masa kata, kenapa siapa bersungguh, siapa tahan ni, pelik tak aja bertemu lagi orang macam ni. Akhirnya panggil dia, buat dengan dia. Kata dia, yang meninggal tu adik engkau, abang, kakak. Dia kata bukan, saudara, bukan, kawan. Ini dia. Bila sebut kawan ni pun rasa pelik. Oi, kawan siapa tak tu? Ya, kawan. Boleh cerita macam mana? Dia kata, rumah kami dengan rumah dia dekat-dekat. Saya kawan dengan dia sejak daripada sekolah kecil lagi. Dan sentiasa sekelah. Daripada sekolah rendah sekelah, daripada sekolah menengah sekelah, dan duduk dekat-dekat semua. Sampailah kepada masuk universiti pun masuk universiti sama. Kuliah pun kuliah yang sama. Grade pun grade yang sama. Keputusan markah pun lebih kurang je. Lepas tu kerja yang sama. Nikah yang sama. Macam mana nikah yang sama? Nikah tak boleh lah sama. Nikah ni, orang ni pinang kakak, orang ni pinang adik. Lepas tu duduk pun rumah harap dia panggil syukah dalam sya'ah. Dia pintu pun dekat-dekat. Saya sebelah A, dia sebelah B. Dekat-dekat. Siapa tahu tu apa? Masya Allah. Kerja pun kerja sama. Pergi kerja pun pergi kerja sama. Pergi semayang pun pagi-pagi semayang sama. Dia rapat dua-dua. Daripada tu. Sampailah kawan dia mati. Jadi kawan ni pun kata, pengurus jenazah tu memang luar biasa lah. Kalau macam ni tak ada. Lepas dia cerita tu, dia balik. Dia balik ke rumah. Dia duduk di rumah dia. Sampai dia duduk rumah dia, dia panggil anak-anak saudara dia lah. Sebab bini sama bini adik-beradik, panggil anak-anak saudara dia. Dia pun duduk sebelah bini dia. Tengah-tengah makan duduk ni, dia pun, kepala dia pun jatuh ke atas bini dia. Dia melentuk atas isteri dia. Lepas pada tu mati. Bila mati, esokkan dikafankan, disembayangkan, dimandikan. Yang ajaibnya, bila tanang kubur tu betul-betul sebelah dengan saudara dia. Yang orang mati tu banyak-banyak, tiba-tiba macam Allah wakaf dah dua orang ni, inilah kawan sampai dunia sampai akhirat. Maksud saya, binalah kawan-kawan yang baik seramai mungkin dan jadilah orang yang baik. InsyaAllah barulah kita rasa aman, damai dan harmoni. Wallahu a'lam.